Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, majlis daurah fiqh puasa dan iktikaf menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i daripada terjemahan kitab Al-Aham, mukhtasar kitab At-Taqrirat As-Sadidah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Yang dimuliakan para asatidah, pengurusi surau Al-Hikmah pada Miding, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi buku ni sebenarnya adalah terjemahan daripada kitab Al-Aham, yang mana kitab Al-Aham adalah mukhtasar, ringkasan daripada kitab At-Taqriratus Sadidah. Kedua-dua kitab ni dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi buku ni diterjemah oleh tim Ikon Syabab, Ustaz Abdul Hakim Uthman dan sahabat-sahabat dia. Jadi biasalah terjemahan kali pertama pastinya ada kekurangan. Biasa terjemahan kali pertama adalah kekurangannya, insya-Allah. Di mana-mana kekurangan yang ada dalam terjemahan ni kita akan cuba baiki lepas daripada ni, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita masuk dalam bahagian pertama bab puasa. Dan kita boleh kita akan sediakan kita akan terimalah kalau sekiranya ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbincangan kita, insya-Allah. Kita cuba buka. Kita buka muka surat 2, bab 1, pengertian dan sejarah pensyariatan puasa. Dia nak bincang yang pertama makna puasa daripada sudut lughah, dan yang keduanya makna puasa daripada sudut istilah ulama. Di as-saum, makna dia adalah mutlaqul imsak, maksudnya semata-mata menahan diri. Dalam bahasa Arab, perkataan as-saum ataupun as-siyam, makna dia adalah mutlaqul imsak, semata-mata menahan diri. Sama ada menahan diri daripada makan, menahan diri daripada minum, menahan diri daripada bercakap-cakap, maka ia dinamakan saum di dalam penggunaan bahasa Arab. Di antara dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah Taala menceritakan tentang Siti Maryam alaihissalam setelah daripada melahirkan anaknya Nabi Isa tanpa ada ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saum. Saum di sini dengan makna tidak bercakap. Sebab itulah dia kata falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan cakap pada hari ini dengan siapa pun. Jadi as-saum dalam penggunaan lughah makna dia adalah mutlaqul imsak, semata-mata menahan diri. Baik. Okey, dia mari dalil daripada ayat Quran. Lepas tu mari dalil daripada perkataan syair ataupun syair Arab. Dia dalil lughah ni, dia bukan Quran dengan hadis sahaja. Dia dalil dalam bab lughah, dia kena merujuk kepada kalam-kalam orang Arab. Sebab kalau orang belajar bab adab wan nusus, dia akan belajar benda syair-syair jahiliyah, syair-syair ngaruk sekali. Dia belajar syair-syair ngaruk, tapi bukan nak ambil orang ngaruk makna dia, nak ambil penggunaan dia. Baik. Dia kata lagu mana contoh lain berkata seorang pensyair ketika menggambarkan tentang peperangan, dia kata khailun siyamun wa khailun ghairu saimah tahta al-ajaji wa ukhra ta'lu kullu juma. Maksudnya kuda yang ditahan dan kuda yang tidak tertahan.
Tengok, siyam makna kuda yang ditahan. Ada kuda yang tidak ditahan, kuda yang dilepaskan. Maksudnya perkataan as-sawm dalam penggunaan lughah makna menahan diri. Kedua-duanya, sama ada kuda yang ditahan ataupun kuda yang tidak ditahan, berada di bawah debu yang berterbangan, sambil ada kuda lain sedang menggigit tali pengekangnya. Okey, cuma kita, mahallus syahid kita di dalam penggunaan bahasa ulama, mahallus syahid kita adalah khailun siyamun wa khailun ghairu saimah. Maksudnya makna dia menahan diri. Okey, daripada segi dari sudut syarak pula, mengikut istilah syarak, puasa mengikut istilah syarak adalah menahan diri daripada semua perkara yang membatalkan puasa bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat yang khusus. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Sejarah kefarduan berpuasa difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Jadi puasa ni disyariatkan, difardukan pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijrah. Bermakna tahun yang pertama kedatangan hijrah, tahun pertama hijrah ketika Rasulullah di Madinah, belum lagi disyariatkan puasa Ramadan. Begitu juga ketika Rasulullah duduk di Mekah, belum lagi disyariatkan puasa Ramadan. Jadi disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan, dan kesemuanya adalah bulan yang tidak sempurna, iaitu bulan yang memiliki 29 hari. Kecuali pada satu tahun baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan yang penuh, iaitu 30 hari. Okey. Jadi disyariatkan puasa pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijrah. Manakala Rasulullah wafat pada tahun yang ke-11 Hijrah pada bulan Rabiul Awal. Jadi bermakna pada tahun yang ke-11 Hijrah Rasul tidak sempat Ramadan. Jadi hak yang Rasul sempat Ramadan 2 Hijrah 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 9 kali je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berpuasa. Yang mana dalam 9 kali ni, satu je bulan penuh, hak yang lain bulan kurang. Maksudnya 8 kali Rasulullah puasa 29 hari. Manakala sekali je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 30 hari. Maka itu maksud daripada perkataan hak yang disebut dalam buku ni. Sejarah Ramadan. Okey, kita ringkaskan perbahasan sebab kita akan fokus kepada perbahasan-perbahasan yang penting. Hak yang kita nak urai panjang, hak yang kita rasa boleh baca cepat, kita baca cepat sebab takut kita tidak sempat. Perkataan Ramadan diambil daripada kata dasar ramda. Dia kan kita belajar kalau dalam tata bahasa Melayu, dia ambil perkataan ni, dia ambil daripada kata dasar ni, perkataan ni dia ambil daripada kata dasar ni. Ramadan diambil daripada perkataan ramda. Ramda dalam bahasa Arab dengan makna syiddatul har, bersangatan panas. Okey, kenapakah bulan Ramadan dinamakan sebagai bulan Ramadan yang mana makna Ramadan adalah bersangatan panas? Sebab dia di sini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Ada sebahagian ulama dia kata secara kebetulan ketika orang-orang Arab dulu masa dia letak nama bulan tersebut bulan panas sungguh. Maka sebab itulah dia letak nama Ramadan sesuai dengan keadaan masa itu bersangatan panas. Ada sebahagian yang lain mengatakan bahawasanya oleh kerana bulan Ramadan bulan keberkatan yang mana Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa hamba dia, maka sebab itulah dinamakan sebagai Ramadan. Ramadan kan bersangatan panas. Hak yang bersangatan panas dia dapat menghanguskan. Dia dapat menghanguskan dosa. Baik. Katanya Ramadan adalah bulan ke-9 daripada bulan-bulan Arab. Ianya merupakan sebaik-baik bulan. Bulan Arab bermula daripada bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Jadi bulan yang ke-9. Bulan ini dinamakan Ramadan kerana dikatakan qila, dikatakan. Dikatakan adalah orang kata. Tapi sejauh mana kesahihan perkataan ni masih lagi boleh dipertikaikan sebab diguna perkataan qila. Qila ni dipanggil sirah tamrid. Baik. Ketika mana masyarakat Arab memberi nama pada bulan-bulan, bulan tersebut berbetulan mengalami cuaca panas yang terik. Lalu mereka menamakannya sebagai Ramadan yang berasal daripada perkataan ar-ramda, iaitu panas terik, syiddatul har, bersangatan panas. Dikatakan juga
kerana ia menghapuskan dosa, iaitu memadamkannya dosa. Ini kedua-dua perkara saat ni kita bincang dah. Fadilat Ramadan. Fadilat Ramadan memang cukup banyak. Fadilat Ramadan memang cukup banyak. Di antara kitab yang kecil, yang bagus untuk kita melihat kelebihan-kelebihan berpuasa adalah kitab Maqasidus Shaum yang dikarang oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam. Kitab tu boleh download lah. Ada kitab Maqasidus Shaum yang dikarang oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam. Dia menyebut dalil daripada Quran, daripada hadis berkait dengan puasa, dan dalam kitab tersebut secara terperinci dia menyebut kelebihan-kelebihan yang datang, yang warid di dalam hadis berkenaan dengan kelebihan berpuasa. Nama kitab Maqasidus Shaum yang dikarang oleh Syekh Izzuddin Sultanul Ulama Bai'ul Muluk, orang yang pernah menjual para pemerintah. Cuba baca sejarah Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam. Sultanul Ulama, sultan kepada para alim ulama. Bai'ul Muluk, orang yang pernah menjual pemerintah. Cuba baca sejarah dia. Dia ada satu kitab kecil je. Nama kitab Maqasidus Shaum. Baik. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyebut tentang fadilat Ramadan. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khadiyah." Terjemahan, masing-masing dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan, makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab amal-amal soleh yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu di dunia. Kalau kita tengok pada zahirnya tak ada pun sebut bab puasa sini, ayat ni. Sebenarnya ada, nanti kita tengok kaitan dia. Yang pertama, tengok perkataan bima aslaftum dengan ma. Ma tu dipanggil isim mausul. Isim mausul dalam penggunaan bahasa Arab dia panggil min siyaril umum. Di antara lafaz yang menunjuk di atas umum. Maksudnya secara umumnya kebaikan yang membuat dulu ganjaran dia ni. Termasuk ibadat puasa. Okey, betul. Termasuk ibadat puasa. Cuma untuk lebih lagi jelas ayat ni ada kaitan dengan puasa secara khusus adalah orang yang berpuasa dilarang kepada dia makan dan minum. Ketika mana orang tu tidak makan, tidak minum kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan balas balik benda yang kurang kerana Allah Taala di akhirat. Okey, boleh faham kan? Sebab itulah kita dapati banyak dalil daripada Quran ke, daripada hadis ke, Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada hamba sesuai dengan apa yang dia amalkan. Mungkin walaupun ganjaran tu memang tidak boleh kita nak banding, tapi sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Sebagai contoh, dalam Al-Quran ada perkataan Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tansurullah yansurkum. Jika membantu Allah, Allah Subhanahu wa taala bantu kamu. Tengok, mu nak dapat bantuan daripada Allah, mu kena tolong Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka. Mu jaga Allah, Allah Subhanahu wa taala jagamu. Kalau mu nak dapat penjagaan daripada Allah, mu kena jaga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudahkan kepada orang yang susah, Allah Taala akan permudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup keaiban orang Islam, maka Allah Taala akan menutup keaiban dia di dunia dan di akhirat. Maksudnya banyak sekali dalil daripada Quran dan hadis ganjaran saat itu sesuai dengan apa yang kita amalkan. Walaupun ganjaran jauh lebih besar daripada apa yang kita amalkan. Begitu juga ayat ni daripada sudut khusus berkaitan dengan puasa dan iktikafnya adalah ketika mana iktikaf pula puasa dengan ayat ni ada kaitan dengan puasanya adalah ketika mana orang berpuasa tinggal makan, tinggal minum, maka ganjaran dia Allah Ta'ala bagi makanan dan minuman di negeri akhirat. Sebab kalau kita tengok pada zahirnya, bukan ayat ni khusus kepada puasa saja, bukan umum. Setiap kebaikan yang dia buat, maka ganjaran dia adalah syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-sa'imin was-sa'imat wal-hafizina furujahum wal-hafizati wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Terjemahan, dan orang-orang lelaki yang berpuasa
serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang lelaki yang berpuasa, serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang lelaki yang memelihara kehormatannya, serta orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak, serta orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Okey, tengok dalam Al-Quran ada ayat was-saimin was-saimat. Sekurang-kurangnya Allah Ta'ala sebut golongan ni. Lepas tu Allah Ta'ala khabar ganjaran dia. Cuma perkataan was-saimin was-saimat, kalau kita nak bincang sikit kan, perkataan as-saimin as-saimat ni dia umum. Maksudnya puasa sunat pun masuk, puasa wajib pun masuk. Sedangkan tajuk dia buat mari fadilat Ramadan. Jadi sekarang ni kita nak ambil hadis ayat Quran was-saimin was-saimat khusus untuk Ramadan lagu mana, sedangkan was-saimin was-saimat adalah umum. Okey. Kita kena huraikan lagu ni. Huraikan lagu mana? Sekarang ni puasa ada hak yang fardu, ada hak yang sunat. Hak yang fardu ganjaran dia pastinya lebih besar daripada hak yang sunat. Dalilnya dalam satu hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Sesiapa yang memusuhi wali bagi aku isytihar perang untuk dia. Lepas tu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayh. Tidak ada pun suatu perkara hak yang hamba dia mendekatkan diri kepada Allah, benda hak yang paling Allah Ta'ala kasih sekali, berbanding dengan dia melakukan perkara hak yang fardu. Jadi, hak yang pertama sekali, as-saimin merujuk kepada hak yang fardu. Barulah menyusuli hak yang sunat. Okey, boleh faham kan? Untuk sesuai dengan tajuk. Seterusnya, dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'f illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Setiap kebaikan diganjari dengan 10 pahala sehingga 700 kali ganda kecuali puasa, dan ia adalah untukku. Dia perkataan fahuwa li ni sebenarnya ada perbincangan yang panjang di kalangan ulama. Sebab dia Allah Taala kata puasa adalah untukku, sedangkan ibadat-ibadat lain adalah untuk Allah Taala belaka. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah mereka itu melainkan beribadat kepada Allah dalam keadaan ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam beragama. Bukan hanya puasa, selain daripada ibadat lain daripada puasa pun untuk Allah Taala juga. Tapi kenapa Allah Taala mengkhususkan ibadat puasa dengan fahuwa li? Puasa adalah bagi aku. Ni ada perbincangan yang panjang. Memang kita tidak mempunyai kesempatan untuk kita bincang secara panjang lebar masalah ni. Cuma secara ringkasnya, puasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui gandaan ganjaran dia, dan aku hak yang menentukan ganjaran dia. Hadis riwayat Imam Malik dan Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama yawman fi sabilillahi azza wa jal ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati amin. Sesiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah akan menjauhkannya daripada api neraka dengan jarak 100 tahun perjalanan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dalam hadis yang lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu azza wa jal fariha bi shaumih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama apabila berbuka dia bergembira, yang keduanya apabila bertemu dengan Allah dia gembira. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumtus shaimi tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Terjemahan dia, yang orang berpuasa adalah tasbih, tidurnya adalah ibadat, doanya mustajab dan amalannya dilipat kali ganda. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Namun hadis ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah adalah hadis dhaif. Walaupun hadis ni dhaif, namun daripada sudut makna dia adalah sahih. Dia kadang-kadang hadis tu dhaif tapi sudut makna sahih. Dia ulama kadang-kadang dia meletakkan hadis dhaif dalam kitab dia bukanlah kerana ulama tersebut tidak mengetahui hadis tersebut adalah hadis dhaif. Namun ulama tersebut dia mengambil pandangan majoriti ulama, bahkan sebahagian mengatakan sepakat ulama di antaranya Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah bahawasanya hadis dhaif boleh dalam bab fadail. Dalam bab fadail boleh. Apatah lagi hadis ni makna dia disokong oleh hadis sahih. Yang pertama kita tengok samtus shaimi tasbih. Diam orang berpuasa adalah tasbih. Maksud dia diam orang berpuasa adalah tasbih. Orang berpuasa diam ada ganjaran pahala. Orang dok puasa dia diam tak ada ganjaran pahala, melainkan dia bertasbih baru ada ganjaran pahala. Kerana benda diam orang puasa ada ganjaran pahala kerana setiap detik ketika dia berpuasa adalah ibadat.
Okey, tengok. Makna dia sahih. Boleh faham kan? Kita orang yang tak puasa, diam saja, tak ada pahala benda. Melainkan kalau kita duduk iktikaf tu lain lah. Jadi, kita nak pahala, kita kena bunyi lah. Subhanallah, subhanallah, baru boleh pahala. Manakala diam orang puasa, pahala. Maksud benda pahala, sebab setiap detik orang berpuasa adalah ibadat. Dia dalam ibadat kan? Okey, yang keduanya, wa naumuhu ibadah. Tidur dia ibadat. Ya, orang puasa tidur dia ibadat sebab dia berada dalam ibadat. Wa du'auhu mustajab, dan doa dia diperkenankan. Di sana ada hadis yang lain yang sahih. Kata Rasulullah, di antara doa yang diperkenan oleh Allah adalah da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Wa amaluhu mudha'af, dan amalannya digandakan. Ya, di sana ada hadis sahih yang lain yang menyebut bahawasanya amalan orang berpuasa digandakan. Tengok dalam hadis yang sebelum daripada ni, Allah Subhanahu Wa Taala yang menggandakan amalan dia, puasa dia, dengan gandaan yang Allah Ta'ala sahaja lebih mengetahui. Cuma hadis sumtus sa'imi tasbih bukan hadis sahih, hadis dhaif. Setengahnya as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa adalah benteng dan perisai yang membentengi daripada api neraka. Baik. Seterusnya hukum berpuasa. Hukum berpuasa meliputi 4 hukum. Yang pertamanya wajib, yang keduanya sunat, yang ketiganya makruh, yang keempatnya haram. Pertama, wajib berpuasa. Berlaku dalam 6 keadaan. 6 keadaan wajib berpuasa. Yang pertamanya puasa Ramadan. Tapi bukan semua. Dia ada syarat-syarat dia pula. Perempuan yang datang haid, perempuan yang datang nifas tak wajib puasa. Orang gila tak wajib puasa. Kanak-kanak tak wajib puasa. Orang Islam tak wajib puasa. Dia ada syarat-syarat wajib puasa. Cuma secara asasnya, puasa Ramadan adalah diwajibkan. Ia menjadi rukun Islam. Yang keduanya puasa ganti. Jadi puasa ganti. Qadha lah cakap kita, wajib. Yang ketiganya puasa kafarah, seperti kafarah zihar. Maksud benda zihar? Zihar tu orang tu dia menyerupakan isteri dia dengan orang yang haram nikah dengan dia. Anta alayya ka dhahri ummi. Dia kata, anti, bukan anta, anta untuk lelaki. Anti alayya ka dhahri ummi. Mu ke atasku seperti belakang mak aku. Jadi benda tu dinamakan sebagai zihar. Perbahasan secara panjang dia bawah tu kita kena masuk dalam kitab bab dia lah. Cuma apabila orang tu melakukan zihar kepada isteri dia, kalau dia tolak selalu, maka wajib dia kena bayar kifarat zihar. Baik, di antara kifarat zihar adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Wajib tu kan? Atau bunuh. Orang yang membunuh orang, dia panggil ada kifarat dia. Di antaranya puasa 2 bulan. Jimuk pada siang hari Ramadan. Apabila cukup syarat-syarat dia, dia kena bayar kifarat. Di antaranya adalah puasa 2 bulan secara berturut-turut. Okey, itu puasa wajib. Yang keempat, puasa wajib. Puasa ketika menunaikan haji dan umrah bagi menggantikan sembelihan untuk fidyah. Dia apabila kita melakukan kesilapan. Sama ada kita meninggalkan perkara yang diperintah ataupun melakukan perkara yang dilarang, dia panggil ada bayar denda dia. Ada denda dia kalau kena sembelih seekor kambing. Ataupun puasa. Ada. Orang yang melakukan haji tamattu'. Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum. Dia kena puasa sebanyak 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari balik kampung. Okey, itu puasa wajib. Okey, itu kita hurah cepat-cepatlah masalah ni. Baik. Seterusnya, mana lagi? Berpuasa pada hari menunaikan solat istisqa jika diperintahkan oleh pemerintah. Sekarang ni apabila kemarau panjang, kita alhamdulillah sehari 2 ni hujan. Tidak disyariat dah kita sembahyang sunat istisqa. Dah hujan keluar dah, turun dah. Katakanlah kemarau panjang. Apabila kemarau panjang, disunatkan kita minta hujan. Dia minta hujan ni di banyak cara. Di antaranya sembahyang sunat istisqa. Sembahyang sunat istisqa yang paling sempurna sekali adalah pemimpin, sultan, dia kena perintah kepada rakyat dia supaya puasa 3 hari sebelum daripada keluar sembahyang padang. Hari yang keempat masa keluar puasa pula. Jadi apabila perintah daripada sultan supaya puasa dan perintah tersebut adalah benda yang baik, maka diwajibkan kepada rakyat kena puasa belaka. Okey, itu dipanggil puasa wajib ketika sultan perintah supaya berpuasa. Yang keenamnya puasa nazar. Puasa nazar. Apabila seorang tu bernazar, dia mewajibkan ke atas diri dia untuk melakukan ibadat puasa, sedangkan pada asalnya puasa itu tidak diwajibkan kepada dia, maka wajiblah dia kena tunaikan nazar tersebut. Cuma nazar ni,
Dia kita kena bincang pula berkenaan dengan nazar. Nazar bukan semua nazar wajib kita kena tunaikan apa yang kita nazar. Dia ada nazar yang wajib kita kena tunaikan apa yang kita nazar, dan ada juga nazar tak wajib kita tunai apa yang kita nazar. Dia nazar secara asas terbagi kepada dua. Yang pertamanya tabarrur, yang keduanya nazar lajaj. Nazar ada nazar tabarrur, ada nazar lajaj. Nazar lajaj dipanggil juga dengan nazar ghadab, nazar yamin. Itu istilah-istilah dia. Kita sebut sesa kalau banyak takut ada nak ingat pula kan. Okey, kita sebut sesa. Gini, untuk lebih mudah. Nazar ada 3. Yang pertamanya nama dia nazar mutlaq. Yang keduanya nama dia nazar mujazah. Kedua-dua nazar ni di bawah nazar tabarrur. Maksud nazar tabarrur dia terbagi kepada 2. Yang pertamanya nazar mutlaq, yang keduanya dipanggil nazar mujazah. Yang ketiganya dipanggil nazar lajaj. Dia panggil juga nazar ghadab. Mudah je nazar ni. Okey, nazar ni makna dia, nazar ni seorang mewajibkan ke atas dia suatu perkara yang pada asalnya tidak diwajibkan. Adalah lafaz-lafaz yang dia guna. Asal benda tu tidak diwajibkan kepada dia. Dia mewajibkan kepada dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tu yang dinamakan sebagai nazar. Nazar mutlak gini. Duk saja-saja mula-mula tak ada dia ikatkan dengan benda-benda pun, tidak letakkan apa-apa syarat pun, dia kata wajib atasku puasa. Okey, contoh. Ni bukan bulan Syaban. Sebab bulan Syaban dia perbincangan kalau selepas daripada separuh yang kedua kan. Ada perbincangan kalau hukum berpuasa selepas daripada separuh yang kedua. Kita kata ni bukan bulan Syaban. Contoh ni kita kata bulan Muharram sebagai contoh. Dia duduk nengung tengah malam tu, duduk tengok bintang apa semua sekali, duduk tengok beg PT. Oh, kurang dah PT. Esok nak beli benda makanan, jadi esok nak makan pun tak boleh, biar pakai puasa. Puasa hak sunat kecil sikit, pahala berbanding dengan puasa wajib. Pakai pahala besar sikit hak wajib. Lagu mana cara dia nak mewajibkan? Dia nazar. Dia nazar lagu mana? Wajib atas aku dengan nama Allah, aku puasa esok hari. Okey, itu dia nazar. Tu dipanggil nazam dia nazar mutlaq. Nazar mutlaq sepakat ulama mengatakan kena tunai apa yang dinazarkan. Mesti dia kena puasa esok. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wal yufu nudhurahum. Hendaklah mereka itu menyempurnakan akan nazar-nazar mereka. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Sesiapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dia kena hendaklah dia melakukan ketaatan. Tengok kata Rasul, fal lamul amri, al aslu fil amri lil wujub. Maka wajib dia kena tunaikan. Begitu juga wal yufu nudhurahum. Hendaklah, tengok lamul amri. Maka wajib dia kena sempurnakan nazar. Maka kata sepakat ulama mengatakan nazar mutlak wajib dia kena tunaikan apa yang dia nazar. Okey, itu nazar mutlak. Yang keduanya dipanggil nama dia nazar mujazah. Nazar mujazah, mana nazar mujazah? Dia mewajibkan kepada diri dia melakukan sesuatu perkara yang pada asalnya tidak diwajibkan, tapi dengan meletakkan syarat. Sekiranya luluh periksa, biasa kalau budak-budak awak periksa, luluh periksa, puasa. Wajib atas aku, puasa. Kalau dapat najah, wajib atas aku, puasa. Ini nazar sebab imalah kan. Kalau hak rajin tak apa dah. Ni hak malah hak dalam dua dulu ke tak dulu. Sudah nak buat warna ni. Dak mikir nazar kalau hak rajin dak nazar dah. Hak malah ni hak malah nak belajar Dia kata kalau aku luluh dapat mumtaz ke, jahit jidang ke, tak kira lah. Jangan rosid je. Jangan gagal je. Wajib atas aku berpuasa 2 hari. Tiba-tiba luluh sungguh. Kalau tak luluh, selesai. Ni luluh sungguh. Allah Rabbi, gembiranya dia luluh. Okey, soalannya, wajib tak dia tunaikan apa yang dia nazar saat ni? Okey, boleh faham? Sekiranya aku baik daripada sakit, maka wajib aku berpuasa, wajib aku beriktikaf, wajib aku semayang, wajib aku sembelih kambing, lembu, kurban. Tak kira lah, melih benda pun. Baik, tiba-tiba terjadi apa yang diletakkan syarat. Soalannya, wajib tak dia kena tunaikan nazar tersebut? Di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Dalam masalah nazar mujazah berlaku. Ada sebahagian kata wajib, ada sebahagian kata tak. Hak yang kata tak, dia kata kena wajib, kena bayar kifarat sumpah. Kerana di sana ada hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nadri kafaratul yamin. Kifarat nazar adalah kifarat sumpah. Kalau kita dah belajar pembahagian bab nazar ni, dalam bab hadis ni memang kita akan pening.
Kita nak tahu mana. Rasulullah kata kifarat nazar adalah kifarat sumpah. Warna pula jadi. Orang yang nazar kena bayar kifarat sumpah. Masalah mana? Bukan semua keadaan. Hanya keadaan yang tertentu sahaja. Maksudnya orang yang nazar saat ni tiba-tiba lulu sungguh. Adakah mesti dia kena puasa? Kalau nazar puasa ataupun tidak? Di sini ada perselisihan di kalangan ulama. Okey, kita cover pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad, pandangan asah yang lebih sahih dalam mazhab Imam Syafi'i adalah wajib dia kena tunaikan apa yang dinazarkan. Dalam masalah nazar mujazah. Yang ketiganya nazar ghadab. Nazar ghadab dipanggil juga nazar lajaj. Dia masyhur nazar lajaj, nazar ghadab, nazar yamin. Maksud dia nazar ghadab, nazar lajaj, dia nazar ghadab, nazar lajaj ni dia bukan nak buat benda yang dinazarkan. Bukan nak buat waktu. Dia nak buat benda lain. Tapi nampak dia tu tak malas nak buat benda lain, dia pergi nazar situ. Okey, sebagai contoh. Dia hisap rokok. Kita buat contoh hisap rokok sebab banyak orang nazar kena rokok banyak orang nazar kena rokok. Sungguh kawan ana tu nazar ni. Sehari rokok, sekali hisap rokok, sehari puasa. Dia kata lepas daripada nazar tak tahu apa puluh putung hisap rokok dah ada tu. Tak tahu. Dah nak berhenti rokok lama dah. Ramai ulama kata haram, kesihatan pun kata dak comel. Tapi orang hisap rokok dia kata tak apa, ada lagi pandangan yang kata makruh. Orang hisap rokok. Biarlah. Jadi kita nak cerita kan dia nak berhenti rokok. Nak berhenti rokok tak boleh nak berhenti. Nak berhenti rokok tak boleh nak berhenti. Oh jangan main bak berhenti rokok payuh Ada orang tu, ingat orang ni Ustaz Wang, lagi Mekah bawa apa ni Siapa Mekah, kita duduk sebilik dengan pocik daripada Katang tu, demang dia. Kita pun bawa spray banyak dah ubat makan penado. Tak baik kok. Makan penado tak baik kok. 2-3 kali. Secara kebetulan dalam bilik tu ada seorang orang muda tu dia bawa rokok. Rokok seputung segar. Kita kata ni rupanya ubat dia. Kita khabar dah kayak gian nak ngajam nak khabar minta izin dah dengan dia. Dia duk ngila dia kata. Kita duduk ubat penado. Rupanya ubat ni duduk sini rupanya. Baru segar boleh rokok. Payah nak tinggal. Dia kata tekad nak tinggal dah. Duk Mekah kuat beli. Jadi masalah. Jadi oleh kerana dia nak tekad tinggi dah, tapi Allah Rabbi kadang-kadang tekoh mari tu ingat rokok tu tinggal belaka dah. Hak sebelum ni last sekali gerang sangat nazar. Nazar. Aku kalau aku isap lagi rokok, wajib atas aku puasa 2 hari. Dia nazar gitu. Sebenarnya bukan dia nak puasa. Sebenarnya dia tak ambuh isap rokok. Okey, boleh faham? Maka kata ulama nazar ni dinamakan sebagai nazar lajaj. Okey, kita contoh. Ataupun kita buat contoh lain lah. Nak periksa dah. Dia malas baca. Dia malas baca tapi nak lulu. Nak periksa dah. Dia malas baca tapi nak lulu. Dia malas ngapa tapi nak lulu. Allah Rabbi. Dalam hati ketul Tapi oleh kerana benda lain kuat lagi tarik, tak baca kau. Last sekali gerang, esok aku nak start baca. Tak jadi juga. Lusa nak start baca. Tak jadi juga. Gerang dia kata, aku esok kalau aku nak baca, wajib aku puasa 2 hari. Nazar tak sekarang. Dia tujuan bukan nak puasa. Tujuan dia nak tekang diri dia supaya melakukan suatu perkara. Itu dipanggil nazar lajaj. Itu dipanggil nazar ghadab. Nazar lajaj ini adalah orang tu mewajibkan ke atas diri dia melakukan suatu perkara yang pada asalnya tidak diwajibkan kerana nak tekang diri dia untuk melakukan suatu perkara ataupun nak tekang diri dia meninggalkan suatu perkara. Itu dipanggil nazar lajaj. Apabila terjadi benda yang dia letak saat ni tu, diikat saat ni tu, dalam nazar dia berlaku sungguh. Dia kata kalau aku dok belajar esok, maka wajib aku puasa 2 hari. Dok belajar juga esok. Kalau aku isap rokok lagi, wajib aku puasa 3 hari. Nya isap juga esok. Okey, itu dipanggil nazar lajaj. Maka ulama berselisih pandangan. Adakah wajib dia kena tunaikan apa yang dinazarkan ataupun tidak? Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, masalah nazar lajaj tidak wajib dia tunaikan apa yang dinazarkan, hanya wajib dia bayar kafaratul yamin, kifarat sumpah. Okey, jelas Nak tengok mana perbincangan ni? Boleh tengok dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Ataupun tengok dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dalam bab nazar. Dia ada buat pembahagian nazar-nazar ni. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib berpuasa
di antaranya puasa nazar. Apabila kita faham lagu tu, hak yang wajib puasa nazar ni adalah yang pertamanya nazar mutlaq, yang keduanya nazar mujazah. Manakala nazar lajaj tidak wajib kita tunaikan puasa tersebut. Bukan wajib kita bayar kifarat, sumpah. Okey, boleh faham kan? Okey, yang pertama hukum dia wajib. Yang kedua sunat, iaitu hukum asal bagi puasa ini. Hukum asal bagi puasa adalah sunat. Dan hukum ini terbahagi kepada 3 bahagian. Dia hukum asal bagi puasa adalah sunat. Okey, apa maksud asal? Sebab kalau kita tengok ayat, mana hukum asal puasa sunat? Sedangkan puasa Ramadan wajib. Sedangkan rukun Islam adalah puasa. Betul tak gitu? Tapi dikata hukum asal. Okey. Penggunaan asal dalam istilah ulama banyak. Dia asal ada makna pada lughah dan ada makna pada istilah. Kita nak tahu perincian berkenaan dengan perbahasan asal ni, kita buka dalam kitab usul fiqh. Dalam kitab usul fiqh, dia berbincang berkenaan dengan usul, al-fiqh usul, dia kata jamak daripada asal. As pada lughah, asal pada istilah. As pada lughah adalah ma yubna alaihi ghairuh. Perkara yang dibinakan akan benda yang lain ke atasnya. Itu asal pada lughah. Setiap benda yang benda lain dibinakan ke atasnya, benda tu dinamakan asal. Manakala pada istilah ulama banyak penggunaan asal. Asal ada makna dalil. Sebab tu dalam kitab fiqh kalau kita jumpa perkataan al-aslu fihi qauluhu ta'ala sekian-sekian, maksud dia asal padanya, dalil padanya. Asal dengan makna dalil. Asal dengan makna al-kathir wal ghalib, kebanyakan dan kebiasaan. Kebanyakan dan kebiasaan. Dan asal ada makna benda maqisun alaih, benda dalam bab qiyas. Dia panggil ada asal, ada fara'. Asal dengan makna benda yang dikiaskan ke atasnya. Okey, banyaklah perbincangan yang panjang masalah ni. Cuma kita nak khabar dia. Asal di sini dengan makna kebiasaan, kebanyakan. Kebanyakan puasa bukan hak fardu, hak sunat kebanyakannya. Sebab kita kan puasa wajib sebulan aja. Hak 11 bulan lagi yo. Kita nak puasa benda sunat. Faham tak lagi? Jadi asal di sini dengan makna benda al-kathiru wal ghalib. Okey, itu maksud dia. Hukum asal bagi puasa ini adalah sunat, dan hukum ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, puasa yang berulang pada setiap tahun. Setiap tahun berulang. Puasa hari Arafah, puasa hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, sunat. Tapi kena ingat, sunat bagi selain daripada ghairil haj, selain daripada orang yang mengerjakan haji. Manakala orang yang mengerjakan haji tidak sunat dia berpuasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Kerana orang yang mengerjakan haji perlu kepada tenaga. Ibadat yang perlu banyak tenaga adalah ibadat haji dan umrah. Ia perlu kepada tenaga 3 hari. Hak tu kadang-kadang tak tidur 3 hari. Allah Rabbi. Jadi oleh kerana orang mengerjakan haji perlu kepada tenaga, maka tidak disyariatkan kepada dia berpuasa pada hari yang ke-9. Baik. Daripada bulan Zulhijjah. Yang keduanya hari Tasu'ah. Tasu'ah daripada perkataan Tis'ah. Tis'ah 9, maksudnya hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Yang ketiga hari Ashura, daripada perkataan Asyara. Asyara 10, maksudnya hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Yang keempat, hari yang ke-11 daripada bulan Muharram. Ini setiap tahun ada, berulang setiap tahun. Ia tak ada tahun. Oh, tahun ni tak ada puasa hari Arafah tak ada. Tak ada, mana ada. Tahun ni tak ada puasa hari Arafah. Mana pula? Tak tahu jadi selang. Dari 8 tu pergi ke 10. Mana ada? Mesti kena ada. Hari hari Arafah, hari Tasu'ah, hari Ashura, 11 Muharram. Yang kelima, 6 hari dalam bulan Syawal. 6 hari dalam bulan Syawal ni di antara puasa sunat. Kita rasa masyhurlah tempat kita kan. Puasa 6 hari di bulan Syawal adalah puasa sunat. Kerana di sana ada hadis. Tapi tahu tak? Tidak berlaku kesepakatan ulama. Tahu tak? Ada sebahagian ulama memakruhkan puasa 6 hari bulan Syawal. Tak kan? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata makruh puasa 6 hari pada bulan Syawal. Tidak berlaku kesepakatan. Tapi pandangan yang tepat adalah pandangan majoriti ulama berdasarkan kepada hadis yang sahih. Dan mazhab Maliki tidak tahu hadis ni. Mana mungkin tidak tahu, ulama hadis saja. Ya, setiap mazhab mempunyai ribuan ulama hadis. Bukan tak tahu, tapi cara memahami hadis tu. Dia cara memahami hadis di lain dalam masalah ni. Adalah perbincangan yang panjang. Yang ketujuhnya, yang keenamnya,
puasa pada bulan haram. Bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Ini bulan haram. Dia sebenarnya bulan Rejab, kalau kita cari berkenaan dengan hadis-hadis yang mengatakan kelebihan bulan Rejab secara khusus, memang tak ada. Memang tak ada. Dan tidak ada hadis yang menyatakan tuntutan puasa pada bulan Rejab secara khusus, memang tak ada. Baik, tapi kena ingat, apabila tak ada, bukanlah maksud dari buat. Ni kadang-kadang terlajak sangat. Nyegi larang pula orang puasa. Sedangkan puasa pada bulan haram dituntut oleh agama dengan dalil yang sahih. Jadi dan bulan Rejab termasuk dalam bulan haram. Jadi maksudnya ada dalil yang umum, yang sahih datang daripada Rasulullah, ada tuntutan supaya kita berpuasa pada bulan-bulan haram. Di antaranya bulan Rejab. Kalau kita nak bincang jadi benda ni jadi panjang lah. Cuma kita sentuh sikit-sikit je. Lepas tu, yang ketujuh, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puasa sunat 10 hari pertama. Hari pertama sampai hari ke-10. Sedangkan kat kita tengok di antara puasa yang diharam adalah hari raya haji. Hari raya haji jatuh pada hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Nampak bercanggah. Bercanggah sakang Hak ni kata 10 hari sunat. Kat kita bincang puasa haram kat di antaranya adalah puasa pada hari raya haji haram. Okey, gini maksud 10 hari daripada bulan Zulhijjah, hari ke-10 dah masuk. Hanya hari yang pertama sehingga hari yang ke-9 sahaja. Sehingga kan sebahagian daripada ulama menyebut 10 hari dalam pada awal bulan Zulhijjah adalah hari yang cukup lebih. Di antara dalilnya dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi fajar dan 10 malam. Ada sebahagian ulama tafsir mengatakan 10 malam di sini merujuk kepada 10 malam daripada bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah. Oleh kerana hari-hari tersebut lebih, sebab itulah dituntut kita perbanyakkan melakukan ibadat. Tapi kena tolak sehari je. Benda hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Lepas tu sehari lagi, hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah bagi orang yang mengerjakan haji. Baik. Yang keduanya, puasa yang berulang pada setiap tahun. Setiap tahun ada sokmo puasa ni. Setiap tahun pula sana, setiap tahun ni setiap bulan. Setiap bulan ada sokmo. Yang pertama, puasa hari-hari putih. Maksud dah hari putih, hari cerah. Hari cerah ni bukan kira siang hari, kira malam. Kira siang hari cerah sokmo Hari-hari cerah, nama dia. Dia hari-hari cerah ni kira malam. Maksudnya malam tu cerah. Cerah sebab apa? Sebab bulan penuh purnama. Malam 13, 14, 15. Kalau kira malam 16 cerah lagi. 17 cerah lagi. Tapi oleh kerana Rasulullah yang menentukan malam cerah adalah 13, 14, 15, maka kita kata malam cerah 13, 14, 15. Sebab kalau orang pakai logik akal, dia kata dah 16 cerah lagi. Cuba tengok malam 16 cerah lagi. 17 cerah lagi. Sekarang ni Rasulullah suruh kita puasa ayyamil bid. Lepas tu Rasulullah menyebut 13, 14, 15. Maka ulama meletakkan 13, 14, 15 ni malam cerah berpandukan kepada nas yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. 13, 14, 15 pada setiap bulan. Yang keduanya hari-hari hitam. Hari hitam ni hari gelap. Nisbah malang dia iaitu hari ke-28, 29 dan 30. Setiap bulan ada semua. Kira bulan Islam. Yang ketiganya sunat yang berulang setiap minggu. Setiap minggu ada. Iaitu puasa hari Isnin, lepas tu puasa hari Khamis. Kata pengarang kitab Safwatul Zubat, wa sunnatu siyami yawmi Arafah illa liman fil hajji haythu ad'afah wa sittu syawalin wa bil wala'i awla wa ashura'i wa awla wa ashura, betul lah, wa ashura'i wa tasu'a'i atau wa ashura'a wa tasu'a'a. Sebab mamnu' min as-sarfi. Wa saumul ithnaini kadzal khamisu ma'ayami bidi. Baik, dia ada lagi tek tu dia panggil ada lagi Ana sedulu ngapa agak kita matang ni tapi lama dah ulang dah ingat dah ingat dah ulang. Baik, gitu ngapa kata-kata ulama benda afatul ilmi nisyan. Bala ilmu, masalah ilmu lupa masalahnya. Dia kena ulang semua. Baik.
Terjemahan sunat berpuasa pada hari Arafah kecuali orang haji kerana ia melemahkannya. 6 hari Syawal dan berturutang adalah lebih utama. Berturutang lebih utama. Kita buat 6 hari sekaligus. Boleh kita buat 6 selang. Boleh. Kita buat 6 sekaligus, waktu lebih comel. Juga puasa Tasu'a. Tasu'a ni maksudnya hari yang ke-9 dan Ashura. Dan puasa Isnin juga hari Khamis serta hari-hari putih. Puasa sunat yang paling utama berpuasa sehari dan berbuka sehari, iaitu puasa Nabi Daud alaihi salam. Ni disebut dalam hadis yang sahih. Seafdal puasa adalah puasa Nabi Daud, selang sehari. Ketiga, makruh. Berpuasa pada hari Jumaat semata-mata atau hari Sabtu semata-mata atau hari Ahad semata-mata. Puasa hari Jumaat je, hari Sabtu je, hari Ahad je, maka hukum dia adalah makruh. Kalau kita nak puasa hari Jumaat, kita kena puasa sehari sebelum ataupun puasa sehari lepas. Puasa sehari selepas. Hari Khamis kena puasa ataupun hari Sabtu kena puasa. Begitu juga hari Sabtu. Nak puasa hari Sabtu, kena puasa sehari sebelum ataupun sehari selepas. Puasa hari Ahad pun sama juga. Melainkan ada pengecualian. Melainkan kalau hari Jumaat jatuh pada hari Arafah. Ataupun hari Sabtu jatuh pada hari Arafah. Hari Ahad jatuh pada hari Arafah. Maka dibolehkan kita ifrakkan hari Jumaat dengan berpuasa. Kerana pada asalnya bukan kita nak ifrakkan Jumaat dengan berpuasa, tapi kita nak berpuasa pada hari Arafah. Tapi secara kebetulan hari Arafah jatuh hari Jumaat. Okey, boleh faham kan? Baik. Seterusnya, kedua, puasa sepanjang masa bagi orang yang takut berlaku kemudaratan atau orang yang bimbang terlepas tuntutan sunat. Ini makruh juga. Puasa sepanjang masa. Kalau dalam istilah fiqh dia panggil siyamud dahr. Puasa sepanjang masa. Dia puasa sepanjang masa kena tengok dulu. Kena tengok mana? Kalau hari raya, hari tasyrik dia puasa juga, hak tu sepakat ulama mengatakan haram. Sepakat ulama mengatakan haram. Sebab 5 hari ni tak boleh puasa. Kalau hari raya tak puasa. Hari 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah dia tak puasa. Hari selain tu dia puasa belaka. Maka kata ulama kena tengok. Benda tu melemahkan dia ke tak? Mendatangkan mudarat ke tak? Melemahkan dia ke tak? Menyebabkan terabai tak benda hak yang diwajibkan? Menyebabkan terabai tak benda hak yang disunatkan? Dia hukum berbeza. Baik. Kalau sekiranya mendatangkan mudarat, maka hukum dia adalah haram. Sebab Allah Ta'ala khabar dalam Quran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Jangan capuk dirimu kepada kebinasaan. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan. Kita kena tolak kemudaratan. Sebab dalam kaedah fiqh menyebut ad-dararu yuzal. Kemudaratan mesti dihilangkan. Baik. Dia tidak mendatangkan mudarat, tapi bimbang. Bimbang dia lain. Mendatangkan mudarat lain. Kalau bimbang mendatangkan mudarat, hukum dia bukan haram, tapi hukum dia adalah makruh. Yang keduanya, kalau dia puasa adar menyebabkan terabai kewajipan, maka hukum dia adalah haram. Sebab terabai kewajipan. Benda yang wajib mesti kita kena buat. Kalau kita buat sunat sampai ke terabai benda yang diwajib, itu adalah salah. Kalau tidak terabai kewajipan, tapi terabai tuntutan sunat. Ada benda-benda sunat dia nak buat dah. Kalau dalam puasa panjang setiap hari, tak ada tenaga. Contoh. Maka kata ulama, hukum puasa sepanjang tahun adalah makruh. Sebab kerana puasa, dia perlu kena tinggal tuntutan sunat. Sebab taklah hukum dia makruh. Sebab tu dia kata ni, puasa sepanjang masa bagi orang yang takut. Tengok orang yang takut lain daripada orang yang berlaku kemudaratan. Orang yang takut, dia bimbang berlaku kemudaratan. Kalau yakin berlaku kemudaratan, dia tidak jadi makruh, dia jadi haram. Lain dua perkara yang lain. Dia takut, bimbang sahaja. Tidak diyakini tapi bimbang berlaku kemudaratan, maka hukum dia adalah makruh. Atau orang yang bimbang terlepas tuntutan sunat, makruh. Kalau bimbang terlepas tuntutan wajib, bukan makruh, hukum dia adalah haram. Okey. Keempat, haram. Haram terbagi kepada dua. Haram tetapi sah puasanya, haram dan tidak sah puasanya. Ada haram, puasa sah. Ada haram, puasa tidak sah. Yang pertama, haram sah puasa, puasa seorang isteri tanpa keizinan suami. Seorang isteri, dia puasa tanpa keizinan suami, hukum dia ada haram serta sah. Puasa sah, haram. Haram dosa ya. Sebab ada larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
perempuan yang mempunyai suami ketika suami ada di rumah. Ada di rumah. Maka tidak boleh dia berpuasa melainkan setelah daripada minta keizinan daripada suami dia. Okey, puasa sunat. Sama juga dengan puasa wajib. Kadang-kadang orang puang tu tak boleh puasa wajib. Apabila tok lelaki ada rumah. Bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan lain. Bulan Ramadan tok lelaki tak ada ke, ada ke, tak kira. Kena puasa. Masalah puasa qada. Dia puasa qada dengan syarat. Waktu masih lagi luah. Okey, boleh faham? Orang puang faham kan? Waktu masih lagi luah. Tok lelaki ada rumah. Orang puang kalau nak puasa qada, mesti kena khabar ke tok lelaki. Abang, esok saya nak puasa qada sebab hak tahun lepas ada habis lagi kata dia kepada tok lelaki dia. Jadi abang dia kata, ada apa lah? Okey, boleh. Abang dia kata tak boleh. Abang baru balik jalan sebulan nak puasa dah. Marah dia. Tak boleh. Tapi syarat waktu masih lagi panjang. Puasa qada memang diwajibkan, tapi tidak diwajibkan dilakukan secara segera. Tidak diwajibkan bersegera. Berbeza dengan tak ada waktu dah. Kita nak dengan Ramadan dalam 5 hari sebagai contoh. Kita ada puasa qada 5 hari. Ada puasa qada 5 hari. Tok laki izin ke, tak izin ke, ikut mung. Aku nak puasa. Wajib kepada dia puasa. Tapi bukan cakap gitu, tak boleh lah cakap gitu. Orang puang kena khabar molek lah. Khabar lah sepatah. Saya nak puasa. Abang kata tak payah puasa lah. Kita bayar video. Tak boleh abang. Dosa melewatkan qada serta kita mempunyai kemampuan. Bayar video saat ni tu denda. Tapi dosa tetap dosa. Tok lelaki kata tak payah. Tak payah saya nak puasa juga. Sebab memang saya wajib saya ikut abang. Tapi dalam masa yang sama saya ada Tuhan abang. Maka saya tidak boleh taat kepada abang dalam hal derhaka kepada Tuhan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kesimpulan. Ada puasa yang haram serta sah. Maksud dia haram serta sah, puasa tu dosa, tapi puasa sah. Orang puang, dia ada qada Ramadan. Sedangkan waktu untuk qada tu masih lagi panjang. Tidak khabar ke tok lelaki dia. Tok lelaki dia ada di rumah. Lepas tu dia puasa juga. Tok lelaki dia panggil dia ambil puasa hari ni pekeng dia. Ambil puasa Dah khabar sepatah kita nak puasa. Puasa qada Dosa awak gitu. Biar ke dosa lah. Kata dia. Contoh. Okey, dosa lah. Tapi gugur tak? Fardu puasa gugur. Maksudnya kalau hak yang qada ada 5, dia puasa 2 hari, maka jadi 4 lagi tinggal. Okey, boleh faham kan? Maksudnya sah serta haram. Lepas tu hak dosa mana? Dosa. Istighfar. Lepas tu habis buka kat gigi, pergi minta maaf mula dengan tok lelaki dia. Okey, selesai. Okey, boleh faham kan? Memang dosa yang pertama dengan Allah, yang kedua dengan tok lelaki dia. Okey, minta maaf dengan tok lelaki. Lepas tu pandai pujuk takkan hak tekoh dak nikah pandang ngorak, hak ni dak pandai nak pujuk. Pandai pujuk. Lepas tu yang keduanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa bukan nak suruh buat gitu. Cuma kalau buat dah, gitu cara dia. Kena istighfar, kena bertaubatlah. Lepas tu minta maaf lah dengan tok lelaki. Okey. Tapi janganlah buat gitu. Yang keduanya puasa seorang hamba tanpa keizinan tuang dia. Samalah. Dulu ada hamba, sekarang ni tak ada dah. Yang kedua haram dan tidak sah puasanya. Terdapat 5 keadaan. Haram serta tidak sah puasa. 5 keadaan. Yang pertama, puasa pada hari raya Aidilfitri, iaitu hari pertama daripada bulan Syawal. Ni kadang-kadang kalau orang banyak mikir ni, dah kita di Malaysia raya hari ni, di Thailand raya esok. Raya esok, Malaysia raya hari ni, Thailand raya esok. Okey, kita Thailand raya esok, kita hari raya kedua. Dah macam mana kita nak puasa? Sedangkan hari raya Aidilfitri nisbah kepada Thailand. Dia ada orang yang banyak mikir orang yang banyak mikir begitu belaka bab-bab gitu. Dia kena kira tepat kita. Dah tepat kita raya hari ni, esok bukan ada hari raya boleh puasa lah. Okey, boleh faham? Kena kira tepat kita. As-saum yaumu yasumun nas. Puasa adalah hari yang mana manusia sekelilingmu berpuasa. Okey. Habis. Seterusnya puasa pada hari raya Aidil Adha, iaitu hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Yang ketiganya puasa pada hari Tashriq, iaitu hari ke-11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah.
Ini majoriti ulama. Namun ada segelintir ulama mengatakan dibolehkan puasa 11, 12, 13 bagi orang yang mengerjakan haji ketika dia nak bayar denda. Adalah perbincangan di kalangan ulama. Cuma majoriti ulama mengatakan tidak dibolehkan puasa pada hari yang ke-11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah yang dikenali sebagai hari tasyrik. Sama ada orang yang mengerjakan haji ataupun tidak. Orang yang tidak mengerjakan haji hak tu majoriti. Orang yang mengerjakan haji anda lupa, tapi ada khilaf seorang tau. Orang yang mengerjakan haji ada khilaf, tapi khilaf ni di antara majoriti dengan minoriti ke sama-sama kuat melupa. Itu kena tengok semula. Wallahu a'lam. Yang keempat, ulang balik kalau selain daripada orang yang mengerjakan haji, majoriti ulama kata ataupun sepakat ulama mengatakan tidak boleh berpuasa kerana di sana ada hadis kata Rasulullah, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Maka tidak boleh berpuasa. Namun bagi orang yang mengerjakan haji, ada perbincangan sedikit di kalangan ulama boleh tak dia nak puasa 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Cuma khilaf di sini di antara minoriti dengan majoriti kata sama kuat ke lagu mana melupa. Tu kena rujuk balik. Baik. Yang keempat, puasa pada separuh akhir bulan Syaban, iaitu 16, 17, 18 hingga ke akhir bulan. Puasa separuh akhir. Separuh akhir bermula daripada 16. Kita sekarang ni berada di separuh akhir. Sebenarnya perbincangan berkenaan dengan puasa separuh akhir ni panjanglah sikit. Anda ringkaskan perbincangan. Okey, di sana ada hadis. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila masuk separuh bulan Sya'ban, mu jangan puasa. Di separuh bulan Sya'ban bermula pada malam hari yang ke-16. Tak boleh dah puasa. Okey, ada hadis. Ramai ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Walaupun ada sebahagian ulama hadis mempertikaikan kesahihan hadis ini, tapi ramai ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Maka hadis ini dijadikan sandaran oleh ulama mazhab Imam Syafi'i bahawasanya apabila masuk 16 Sya'ban tak boleh dah kita puasa. Dan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama. Okey, selesai. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "La taqaddamu Ramadan bisiyami yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawma falyasumhu." Jangan mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari sebelum dia ataupun 2 hari sebelum daripada dia. Jangan. Sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, dia termasuk di bawah 16 yang kedua daripada bulan Sya'ban. Betul tak gitu? Melainkan, okey, Rasulullah buat pengecualian. Melainkan illa rajulun kana yasumu sawma. Melainkan seorang lelaki yang biasa dah puasa. Maksudnya dia puasa Isnin kami ataupun puasa Nabi Daud. Fal yasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi ada pengecuali yang disebut di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, boleh berpuasa bagi orang yang biasa dah puasa. Maka kata ulama, puasa apabila masuk 16 Sya'ban, puasa sunat hukum dia adalah diharamkan, melainkan apabila orang yang ada dah adat kebiasaan wirid dia Isnin kami selang-seli puasa Nabi Daud, maka dia boleh puasa 16 berpandukan kepada hadis yang kita kawas ni. Okey. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud daripada Ummu Salamah, yang mana kata Ummu Salamah bahawasanya Nabi SAW kana la yasumu minas sanati syahran taman illa Sya'ban. Rasulullah dia tidak berpuasa daripada setahun bulan penuh sempurna, dia puasa sebulan penuh melainkan Sya'ban. Ada riwayat kebanyakan Sya'ban dia puasa. Ada riwayat dia puasa sebulan penuh. Ada riwayat bukan sebulan penuh tapi banyak bulan Sya'ban dia berpuasa daripada tidak berpuasa. Ada beberapa riwayat. Lepas tu ada perbincangan yang panjang di kalangan ulama hadis berkenaan dengan hadis tersebut. Baik. Melainkan bulan Sya'ban. Maksudnya Rasulullah SAW banyak puasa pada bulan Sya'ban. Dia banyak puasa maksud dia lebih daripada 15 hari. Tidak gitu. Kalau tak lebih daripada 15 hari, dah panggil banyak. Jadi bermakna Rasulullah puasa pada separuh yang pertama daripada bulan Sya'ban dan separuh yang kedua Rasulullah juga berpuasa. Yasiluhu bi Ramadan. Terus Rasulullah sambung dengan bulan Ramadan. Ini disebut oleh Ummu Salamah. Baik. Begitu juga hadis yang sama diriwayat daripada Aisyah. Maka kata ulama, tengok, dah banyak bulan Sya'ban puasa. Jadi apabila banyak bulan Sya'ban puasa, maka dia sambung di antara awal separuh yang pertama dengan separuh yang kedua. Dia sambung.
Dah nak kata, tidak dikatakan banyak, mesti kena sambung lah. Okey, baru boleh dikatakan banyak kan? Baik, maka kata ulama, berpandukan kepada hadis tersebut, bagi orang yang nak puasa pada 16 Syaban, mesti dia kena sambung dengan 15. Kalau dia puasa 15, maka dia boleh puasa 16. Dia puasa 16, boleh puasa 17. Sampai kaki boleh puasa. Tapi kalau dia puasa 15, tak boleh dia puasa 16, melainkan apabila dia ada dah adat sebelum daripada ni. Okey, boleh faham kan? Okey, kita ulang sekali lagi. Berpandukan kepada 3 dalil tersebut, maka ulama kata haram. Orang yang nak puasa sunat setelah daripada separuh yang kedua daripada bulan Syaban, bermula hari yang ke-16 sampai ke atas. Melainkan ada pengecualian orang yang ada wirid dia. Hak ni tidak diharamkan. Yang keduanya, orang yang sambung hari yang ke-15 dengan hari yang ke-16. Apabila dia puasa hari yang ke-15, boleh dia puasa 16. Apabila dia puasa hari yang ke-16, boleh dia puasa hari yang ke-17. Begitulah seterusnya. Tapi kalau dia berhenti hari yang ke-18, hari ke-19, tak boleh dah dia puasa. Baik. Maka kata ulama, dah kalau hak sunat boleh puasa, maka apatah lagi hak yang wajib. Maka kata ulama, diqiyaskan juga puasa qada dan puasa kifarat, puasa nazar pada bulan Syaban dibolehkan. Jadi puasa qada boleh pada bulan Syaban. Dan memang orang puang ramai dia puasa qada pada bulan Syaban. Betul tak orang puang? Pada bulan Syaban baru kira. Dia kira. Ada lagi tak qada? Baru gaduh nak qada. Betul tak kita orang puang? Orang puang kata betul sungguh tapi sebenarnya orang puang, hamba bela orang puang dalam bab ni. Orang puang sebenarnya qada pada bulan Syaban sebenarnya ada tauladang dia. Tahu tak siapa tauladang dia? Aisyah. Sebab Aisyah dia qada pada bulan Syaban. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan. Ada kewajipan ke atasku puasa daripada bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku tidak mampu qada melainkan pada bulan Sya'ban. Jadi orang puang dia pakai hadis ni Orang lelaki yang kata kau puang. Orang puang ikut Siti Aisyah. Qada pada bulan Sya'ban. Cuma beza sini, beza. Ni beza di antara Aisyah dengan orang puan lain ni. Beza dia, Aisyah asyghulu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dia sibuk kerana melayani Rasulullah. Orang puan kerana sibuk duk raya. Situ perbezaan. Sama-sama puasa pada bulan Syaban, qada, tapi perbezaan situ je. Baik. Jadi pendek kata, puasa qada boleh dilakukan pada bulan Syaban. Seterusnya kata dia, yang kelima, puasa pada hari Syok. Hari Syok. Dia kalau orang yang tidak mendalami kitab fiqh, kalau sebut kata hari Syok, dia terus letak hari yang ke-30 daripada bulan Syaban. Sebenarnya hari Syok bukan hari yang ke-30 daripada bulan Syaban secara mutlak. Bukan hari yang ke-30 daripada bulan Syaban dengan syarat-syarat yang tertentu. Hari yang ke-30 bulan Syaban mungkin hari Syok dan mungkin bukan hari Syok. Nak tahu hari Syok lagu mana? Orang cakap nampak anak bulan, tapi tak ada seorang pun saksi yang adil menyaksi nampak anak bulan. Tapi ura-ura biasa dengar tak? Orang muda biasa dengar ura-ura. Biasa dengar kan? Bukan kura-kura. Ura-ura, bunyi-bunyi, adalah duk riuh-riuh nampak anak bulan. Tapi tak ada seorang pun saksi yang adil, adlu syahadah, yang bersaksi dia nampak anak bulan. Okey, hari tersebut dinamakan sebagai hari Syok. Wajib, tak boleh puasa. Haram puasa. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Ammar bin Yasir. Kata Rasulullah, kata Ammar bin Yasir, man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Sesiapa yang syok siapa yang berpuasa pada hari yang syok, maka sesungguhnya dia derhaka kepada Abul Qasim, yakni Nabi SAW. Baik. Hari Syok dia iaitu hari yang ke-30 daripada bulan Syaban. Jika orang telah bercakap-cakap tentang cerapang hilal, nampak anak bulan, atau penyaksian orang yang tidak diterima penyaksiannya dalam cerapang hilal, seperti perempuan atau kanak-kanak. Adalah orang cakap-cakap tapi tak ada seorang pun yang naik saksi. Ataupun ada orang naik saksi tapi penyaksian dia tidak boleh diterima. Ni kita kena hurah sikit masalah ni. Hamba sebenarnya malah nak hurah masalah ni. Tapi tengok penuntut ilmu ramai, jadi kena hurah je kok. Penuntut ilmu ramai. Dia adil, dia ada dua.
Yang pertamanya nama dia adil syahadah, yang keduanya adil riwayah. Adil syahadah lain daripada adil riwayah. Adil syahadah maksudnya adil dalam hal penyaksian. Orang puang jangan rasa hati dalam hal adil penyaksian. Hal adil dalam hal penyaksian hanya khusus untuk orang lelaki. Orang puang bukan ahli dia. Bukan agama Islam memandang lekeh hina kepada perempuan tau. Tapi bukanlah tugas sang perempuan. Sebab perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam nikah. Boleh tak orang puang nak jadi saksi dalam nikah? Orang puang kata, payah sangat. Benda tak ambuh jadi saksi belaka. Biar kita pakat puak-puak kita lah. Mak dia tolong akad nikah, jadi wali. Lepas tu kakak dia 2 orang saksi. Susah sangat. Nampak orang lelaki payah sangat kau. Boleh ke tak? Tak boleh. Mesti orang lelaki. Sebab orang lelaki adalah adil dalam bab syahadah. Syahadah, adil dalam bab syahadah, yang pertama Islam. Yang keduanya adalah berakal. Yang ketiganya adalah merdeka. Yang keempatnya mesti lelaki. Ini adil dalam bab syahadah. Berbeza dengan adil dalam bab riwayat. Dalam bab riwayat, adil dalam bab riwayat tidak disyaratkan lelaki. Sebab itulah kita dapati ramai perawi hadis daripada kalangan perempuan. Dan hadis yang diriwayat oleh orang puang diterima. Kerana perempuan adalah adil dalam hal riwayat. Tapi tidak dalam hal penyaksian. Okey, orang puang nampak anak bulang. Orang puang nampak anak bulang. Orang lelaki tak nampak. Orang puang wajib puasa. Diri dia, setiap orang yang tengok anak bulang, tak kira lah dia lelaki ke puang ke orang fasik ke orang adil, wajib dia kena puasa. Dan wajib puasa orang yang membenarkan dia. Dia balik rumah, khabar ke ayah dia membenarkan dia. Wajib ayah dia puasa. Tapi adakah semua manusia dalam negeri itu kena puasa kerana orang puang tengok anak bulang? Kata ulama' tak. Kerana perempuan bukan adil dalam hal syahadah. Penyaksian perempuan nampak anak bulang tidaklah mewajibkan kepada seluruh orang negeri itu berpuasa. Berbeza orang lelaki. Orang lelaki seorang nampak anak bulang, wajib kena puasa belaka orang lain. Apabila lelaki itu adil dalam bab syahadah. Di zaman Rasulullah pernah terjadi 2 peristiwa. Yang pertamanya, Abdullah bin Umar. Dia bersaksi, dia nampak anak bulang. Maka Rasulullah suruh berpuasa. Yang keduanya, Arab Badui. Dia mari jumpa dengan Nabi SAW. Dia khabar nampak anak bulang. Maka Rasulullah tanya dia, Atasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Adakah mu menyaksi Allah Ta'ala tu Tuhan? Lepas tu Nabi Muhammad Muhammad tu utusan Allah? Dia kata ya. Jadi bermakna dia adalah orang Islam. Maka Rasulullah pun suruh Bilal isytihar puasa esok. Maka daripada dalil tersebut bahawasanya apabila seorang nampak anak bulang dari kalangan orang lelaki, maka apabila penyaksian dia diterima, maka wajib kepada pemimpin isytihar supaya puasa belaka. Dan wajib kepada orang yang dengar isytihar daripada pemimpin, wajib dia kena puasa belaka. Okey, boleh faham kan? Kita ada adil dalam hal riwayah, adil dalam hal syahadah. Orang puang kata nampak anak bulang. Bunyi-bunyi orang puang nampak anak bulang. Kita tak tahu orang puang mana. Kalau misalnya mak kita percaya ke mak kita, wajib kita puasa kita. Sebab kita percaya. Tak tahu orang puang, tapi bunyi-bunyi ada lah orang puang tau. Ada lah orang puang tengok anak bulang. Dah siapa? Malu je nak tunjuk, bak nak dara lagi. Kata dianya. Jadi, tu dipanggil hari dia, hari syok. Haram kita berpuasa. Itu maksud, man samal yawmal ladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Masalah, bila diharuskan berpuasa pada hari syok atau separuh hari daripada bulan Sya'ban, ni kita bincang dah saat ni, kita baca cepat-cepat. Diharuskan berpuasa pada 2 keadaan ini, pada 3 situasi. Yang pertama, jika berpuasa wajib seperti puasa qada ataupun puasa nazar. Ingat tak kita cerita saat ni kan? Boleh kita puasa pada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban, kalau qada. Jika puasa tersebut adalah puasa yang telah menjadi kebiasaan wirid, seperti puasa Isnin dan Khamis. Yang ketiganya, jika bersambung antara puasa selepas separuh kedua Sya'ban dengan sebelumnya. Dengan maksud, jika seorang berpuasa pada 15 Sya'ban, maka diharuskan baginya untuk berpuasa pada hari selepasnya, iaitu 16 Sya'ban. Dan jika berpuasa pada 16 Sya'ban, diharuskan baginya berpuasa pada 17 Sya'ban. Dan begitulah sehingga akhir bulan. Jika berbuka 1 hari, maka haram untuk dia berpuasa pada baki hari bulan Sya'ban tersebut. Okey, hak ni kita uraian dah saat ni. Syarat sah dan syarat wajib puasa. Kita rehat dalam pukul 10.30 Lebih kurang dalam 20 minit lagi. Boleh rehat sekejap. Lepas tu kita sambung semula Okey, bab yang ketiga, bab syarat sah dan syarat wajib puasa. Dia syarat sah dia lain daripada syarat wajib. Syarat sah orang yang cukup syarat ni sah puasa dia. Tak cukup syarat tak sah. Manakala syarat wajib, orang cukup syarat ni wajib dia puasa, manakala tidak cukup syarat tidak wajib dia berpuasa.
Syarat sah puasa yang dimaksud dengan syarat sah puasa ialah jika dipenuhi syarat-syarat berikut, maka sah puasanya. Dan syarat-syarat sah adalah seperti berikut. Yang pertamanya Islam. Disyaratkan seorang itu Muslim pada keseluruhan siang. Jika dia murtad, na'udzubillahi min dzalik, pada siang hari Ramadan, walaupun seketika batal puasanya. Yang keduanya berakal. Disyaratkan seorang itu berakal. Kanak-kanak yang tidak mumayyiz, dia termasuk di bawah ni juga. Dia kanak-kanak tu bukan gila, tapi oleh kerana dia tidak pandai mikir macam ke orang yang tak ada akal lah daripada segi hukum. Sebab tak sah puasa kanak-kanak yang belum mumayyiz. Disyaratkan seorang itu berakal pada keseluruhan siang hari Ramadan. Jika seorang gila, walaupun hanya seketika, batal puasanya. Adapun tentang orang yang pengsang dan mabuk, akan dijelaskan secara terperinci dalam bab perkara-perkara yang membatalkan puasa. Orang tu pengsang, mabuk, lagu mana hukum dia, nanti kita akan bincang dalam bab dia lagi. Bab perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiganya bersih daripada haid dan nifas. Disyaratkan seorang perempuan yang ingin berpuasa bersih daripada haid dan nifas sepanjang siang hari Ramadan. Start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari, dia bersih daripada haid dan nifas. Jika darah haid keluar pada penghujung siang hari, batal puasanya. Allahu Rabbi, tinggal seminit lagi nak buka. Seminit lagi nak buka. Tubik darah dak setarang. Allah, dak cakap nak doa dah dia. Tubik juga. Batal puasa. Tepuk dahi dia. Kena qadha mullah. Baik. Ni kita kena bincang juga. Sebenarnya banyak kali dah anak kabar masalah ni. Tapi benda ni penting. Mungkin ada lagi orang puang tidak tahu dalam masalah ni. Jadi orang puang, kalau dia puasa, tiba-tiba datang darah, maka tak sah puasa dia. Okey, selesai. Datang darah haid dah. Walaupun pada satu juzuk daripada siang hari. Satu juzuk daripada siang hari. Tinggal 30 saat lagi nak buka, siap tak dah air hok beli bazar tadi. Acu nak minum, tunggu orang bak. Tengok saat 30 saat lagi, tiba-tiba tubik darah, dah nak minum 30 saat lagi. Batal puasa. Wajib dia kena qada balik. Sebab diyakini darah tersebut keluar sebelum daripada habis waktu berpuasa. Sebelum daripada terbenam matahari. Berbeza kalau darah haid keluar setelah daripada terbenam matahari. Lepas daripada dia minum air, rasa masuk ke atas tu biar ke bawah. Cek lah ada darah. Lepas daripada terbenam dah matahari, maka kata ulama puasa dia sah. Kerana dia yakin darah keluar setelah daripada terbenam. Dia ada satu lagi masalah. Anda nak sebut masalah ni je sebenarnya ni. Ada orang puang, lepas daripada buka, dia minum air, dia pun rasa nak pergi kecing, dia masuk dalam tandah. Dia masuk dalam tandah, tengok ada darah. Yang mana darah tu ada kemungkinan keluar setelah daripada terbenam matahari, dan ada kemungkinan keluar sebelum daripada terbenam. Kalau darah yakin keluar sebelum daripada terbenam, jelas puasa dia tidak sah. Kalau darah yakin keluar setelah daripada terbenam, maka bermakna puasa dia sah. Sekarang ni tak tahu Ada kemungkinan baru keluar, ada kemungkinan keluar tak dah. Sudah dia nengung dia. Nengung sebab tak tahu hukum nak buat warna ni. Sekarang ni dia ada berkait dengan puasa. Kait puasa sah ataupun tidak Baik, maka kata ulama dalam masalah ni kena ambil kemungkinan yang paling dekat. Ada dua kemungkinan baru keluar, kemungkinan keluar tadi. Ambil kemungkinan yang dekat, iaitu kemungkinan baru keluar. Maka puasa dia sah. Dalam kaedah fiqh menyebut al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal pada setiap benda yang baru berlaku, kena takdirkan masa yang paling dekat. Itu dengan kaedah fiqh. Jadi kalau ada kemungkinan baru, kemungkinan lama, ambil kemungkinan baru. Dah banyak kalau contoh-contoh yang lain. Kita buat contoh gini Tengok contoh orang puang, dia siang ikan. Kena sisi ikan toko bapak sini. Sisi ikan. Kan di antara sunat pada bulan Ramadan adalah tausiatul iyal. Maksudnya meluaskan perbelanjaan kepada keluarga. Bahasa bulan lain-lain, tok lelaki dia beli ikan kecil-kecil, masuk bulan puasa, oleh kerana nak amal dengan sunat tersebut, beli ikan bapak. Ikan merah besar-besar. Dah sisi besar-besar tu. Dia siang-siang ikan, bahang di sini dak sedar sekarang. Dia pun ambil sembahyang. Lepas ambil sembahyang, Allah ada sisi ikan. Jadi dia yakin sisi ikan kena sebelum daripada dia berwudu. Maka buang sisi ikan, basuh mula dan basuh segala anggota yang selepas daripada tangan. Sebab dia yakin sisi tersebut ada sebelum daripada ambil wudu. Yang keduanya,
Dia ambil wudu, lepas ambil wudu pergi siang ikang. Tengok ada sisi, boleh pergi sembahyang keadaan lagu tu. Tak perlu buang. Lok gitu lah. Gati gata, gati gelang. Telok gitu lah. Tak cak sikit. Jadi benda tidak disyaratkan buang. Sebab air sembahyang dia sah. Kerana benda tu baru kena selepas daripada ambil air sembahyang. Okey, ada hak yang ketiga. Hak yang ketiga gua ni. Dia pergi siang ikang. Dia pergi ambil air sembahyang. Lepas ambil air sembahyang, pergi cara pula ikang sekali lagi. Okey, lepas tu tengok ada sisi. Sudah dah. Baru kena ke tak ada dah. Okey, pakai kaedah sama. Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal setiap benda yang baru berlaku kena takdirkan masa yang paling dekat. Jadi kira wuduk dia sah. Orang puang tu jenis was-was pula. Dak belajar fiqh. Dia kata takut sungguhnya kena tak ada. Okey, daripada segi hukum kita ambil zahir sahaja. Benda hak yang kita tidak tahu dimaafkan. Andai kata hak yang kita tak tahu sebenarnya kena tak ada, dimaafkan, sah sembahyang kita. Tapi jangan kita buat-buat memang kita tak tahu sungguh. Okey, boleh faham? Memang kita tak tahu sungguh. Itu kaedah al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Baik. Seterusnya mengetahui tentang hari yang dibenarkan berpuasa. Mengetahui tentang hari yang diingininya berpuasa itu sah untuk berpuasa. Mengetahui tentang hari yang diingininya berpuasa itu sah untuk berpuasa supaya hari-hari tersebut dia syarat sah ni. Terjemahan nanti kita kena check balik, kena tanda gini. Check balik terjemahan dia. Mengetahui tentang hari yang diingininya berpuasa itu sebagai syarat sah untuk berpuasa supaya hari-hari tersebut tidak termasuk hari yang dilarang berpuasa padanya. Jadi dia nak puasa, dia kena tahu hari itu boleh puasa ke tak. Pastikan bukan hari raya, pastikan bukan hari tasyrik. Syarat-syarat wajib puasa. Yang dimaksud dengan syarat wajib puasa ialah jika dipenuhi syarat-syarat berikut, maka diwajibkan seseorang itu berpuasa. 5 syarat tersebut adalah: yang pertamanya Islam. Tidak ditaklifkan, tidak dibebankan kewajipan puasa kepada orang kafir di dunia. Di dunia tidak diwajibkan. Dan bermakna diwajibkan juga di akhirat. Ya, diwajibkan di akhirat. Maksud dia diwajibkan di akhirat, ada tuntutan di akhirat kepada orang kafir yang tidak berpuasa. Maksudnya orang kafir tetap dia kena azab kerana tidak berpuasa. Kita nampak perbincangan ni pendek je kan, tapi sebenarnya perbincangan ni panjang. Perbincangan ni ada kait dengan usul fiqh ni. Perbincangan ni tidak ditaklifkan kewajipan puasa kepada orang kafir di dunia. Kalau kita buka dalam kitab Al-Waraqat usul fiqh, kita akan jumpa perkataan Imamul Haramain, wal kuffaru mukhatabuna bi furu'is syariah. Orang kafir juga dikhitabkan dengan cabang-cabang syariat. Orang kafir dikhitabkan kepada dia dengan kepada dia cabang-cabang syariat. Maksud dia khitab, dihadapkan kepada dia. Sebagaimana diwajibkan kepada orang Islam sembahyang, diwajibkan kepada orang kafir sembahyang. Sebagaimana diwajibkan kepada orang Islam berpuasa, diwajibkan kepada orang kafir berpuasa. Tapi diwajibkan bukanlah nisbah kepada tuntutan dunia, tapi nisbah kepada tuntutan akhirat. Mungkin kita tidak faham lagi masalah ni. Okey. Orang kafir tak wajib dia sembahyang nisbah atas dunia, tuntutan dunia, sebab tidak ada dalil yang sahih pun sama ada daripada Quran dan hadis ada tuntutan daripada syarak supaya orang kafir sembahyang di atas dunia. Begitu juga puasa di atas dunia. Tapi di sana ada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma sadakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin." Sebab dia munduk dalam neraka saqar. Jawapan dia, orang kafir kata, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu bukan daripada kalangan orang yang sembahyang. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami tidak beri makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami bersama dengan orang yang mengarung dalam mengatakan perkataan yang teruk-teruk kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu kami mendustakan hari pembalasan. Orang yang mendustakan hari kiamat adalah orang kafir. Jadi bermakna orang kafir juga diseksa kerana dia meninggalkan sembahyang. Baik. Lalu tu kata ulama, oleh kerana ada ayat Quran kabur lagu tu, maka kata ulama orang kafir tidak diwajibkan berpuasa nisbah hukum dunia, tapi nisbah hukum akhirat tetap orang kafir diseksa kerana meninggalkan berpuasa. Sebab itulah majoriti ulama usul fiqh kata lagu mana, wal kuffaru mukhatabuna bi furu'is syariah.
Orang kafir juga dikhitab kepadanya dengan furu' syariat. Dan masalah ni kalau kita nak cari, kita nak bincang masalah lain, kita dah lama bulan Ramadan kat orang tanya ke mana? Ustaz, boleh tak kita jual nasi pada siang hari Ramadan? Kalau jual bazar tu lain. Jual pukul 10 pagi, takkan masa pukul 10 pagi nak beli untuk buka dah. Pukul 10 pagi takkan nak buka dah. Boleh tak kita jual nasi kepada orang yang tidak berpuasa, khususnya kepada orang kafir? Orang Islam kita nak jual kepada orang kafir, boleh ke tak? Kita kata orang tu dia nak jual kepada orang kafir. Orang kafir hak mana? Orang puan kau lelaki. Kalau orang puan mungkin dia tidak berpuasa kerana datang hid dan seumpamanya. Orang lelaki lah. Orang kafir tak wajib puasa. Okey, mazhab Imam Syafi'i tidak dibolehkan. Tidak boleh orang Islam jual nasi kepada orang kafir hak lelaki. Sebab dia? Sebab al-kuffar mukhatabuna bi furu' syariah. Alasan tu. Orang kafir juga dikhitabkan kepada dengan cabang syariat. Maksudnya dia tidak puasa, dia kena seksa juga di akhirat. Walaupun tidak ada tuntutan di atas dunia daripada kerajaan Islam supaya dia melakukan ibadat puasa. Okey, boleh faham kan? Okey. Seterusnya, manakala orang yang murtad, wal'iyadzabillah, wajib ke atasnya qada, ganti jika dia kembali kepada Islam sebagai satu hukuman ke atasnya. Jadi orang murtad walaupun dia orang kafir, tetap wajib dia berpuasa. Tapi nak puasa masa zaman murtad tak boleh. Nanti lepas daripada dia meluk Islam mula, wajib dia kena qada balik segala puasa yang ditinggalkan di zaman murtad dia. Na'udzubillahi min dzalik. Seterusnya, mukallaf. Mukallaf, kalau sebut kata mukallaf, dua. Yang pertamanya adalah balik, yang keduanya berakal. Orang yang balik lagi berakal tu yang dinamakan sebagai mukallaf. Syarat wajib puasa mesti balik. Kanak-kanak dah wajib puasa. Dah nak tahu mana balik ke tak? Alamat dia 3. Mazhab Imam Syafi'i alamat balik 3. Yang pertamanya adalah tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Sempurna 15 tahun Islam, laki-laki perempuan. Umur dia cukup 15 tahun. Umur dia cukup 15 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Maksud dia cukup masuk tahun yang ke-16. Okey, itu alamat balik yang pertama. Tengok kita tengok cukup lagi umur kita 15 cukup, apa tak cukup lagi. Okey, yang kedua pula adalah al-ihtilam. Ihtilam maksudnya bermimpi keluar mani. Kata ulama maksudnya keluar mani. Laki puang sama. Tengok kalau dah cukup umur 15 keluar mani ke tak? Kalau dah keluar mani tengok lagi untuk perempuan sahaja. Orang lelaki tak ada ni. Al-haid, keluar darah haid. Okey, ni 3 alamat balik. Kalau ada salah satu daripada 3 ni pada kita, maka bermakna kita balik. Lepas tu yang kedua, dan berakal. Berakal tak gila lah. Manakala kanak-kanak wajib tak puasa? Tak wajib puasa. Kanak-kanak tak wajib puasa. Sebab ia tak balik lagi. Tapi kena ingat, wajib kepada wali, penjaganya, untuk menyuruhnya berpuasa apabila berumur 7 tahun. Apabila kanak-kanak berumur 7 tahun, maksud dia berumur 7 tahun, cukup 7 tahun masuk tahun yang ke-8 dengan pengiraan tahun Islam. Dan dibenarkan memukulnya jika dia meninggalkan puasa pada umur 10 tahun. Tapi dengan syarat sekiranya dia mampu untuk berpuasa. Kanak-kanak apabila cukup umur 7 tahun, dia tak wajib puasa sebenarnya. Cuma wajib kepada penjaga dia, wali dia, suruh dia puasa. Soal belakang wali dia tak puasa tu soal lain. Takkan tak biasa kan? Kita kan budak kat dulu kan? Ke tak biasa? Mak suruh puasa, ayah suruh puasa. Petang-petang balik sekolah tu, duduk dalam bilik air lamanya, togong air pahit. Ke tak biasa? Ambil seorang je biasa? Tak pernah sabar. Juruh belaka bawa ni. Biasa gitu kan? Okey, jadi sekarang ni belakang walaupun tak puasa tu soal dia. Apa hak yang kewajipan kepada ibu bapa dia adalah suruh budak tu berpuasa. Apabila dia mempunyai kemampuan untuk berpuasa. Dia kemampuan ni maksud dia kemampuan. Maksud kemampuan boleh dia berpuasa. Bukan maksud kemampuan dia dok lapar dok dahaga, bukan. Anak balik, mak lapar dah warna dak mampu puasa tu. Buka lah. Tak boleh, bukan gitu. Siapa puasa dak lapar? Cuba kau baca kat tangan kamu. Siapa puasa dak lapar? Siapa puasa dak dahaga? Tak ada seorang puasa dak dahaga, tak ada seorang puasa dak lapar. Melainkan orang tu lepas daripada subuh dia tidur, bangun kat garik. Sungguh. Orang puasa semua lapar, semua dahaga. Jadi bukanlah maksud tidak mampu saat itu adalah budak tu dok rasa lapar, dok rasa dahaga. Bukan.
Rasa lapar tu biasa orang puasa. Mok lapar kau. Mok kata. Padahal mok dah puasa sekarang sebab datang hik. Pandai mok dia. Dahaga mok. Mok dahaga kau. Memang orang puasa lapar, memang orang puasa dahaga. Tu perlu kita kena faham. Dah bergana tak mampu ni kita kata tengok sampai pucak. Ni peluh rejak sini. Peluh rejak bukan peluh rejak di balik sekolah main tu, bukan. Peluh rejak pucak, biru ketu muka. Tu memang tak mampu lah tu. Gastrik ke, tu tak mampu lah. Kalau bol setakat lapar, setakat dahaga, nangis. Tu biasa dah budak nangis nak ngatur ke mak dah cukup kasih sayang. Tu biasa dah. Hak nangis gitu. Baik. Jadi bukanlah satu kezaliman. Bagi ibu bapa, suruh anak dia puasa. Walaupun anak balik pikul baik bapa balik sekolah tengah hari. Bukan satu kezaliman. Jangan kita silap. Jangan faham, zalim mak dia, ayah dia. Anak adalah balik tengah hari, jalan kaki, pikul baik, suruh puasa kok zalim gitu mak. Bukan ajaran Islam. Tu silap. Tak benar cakap gitu. Sebab benda silap. Okey, dengar molek. Mana dalil dia? Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Rubai' binti Muawidh. Pada awal Islam diwajibkan puasa hari Ashura. Ketika diwajibkan puasa hari Ashura, kata Rubai' binti Muawidh dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, begitu juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rubai' binti Muawidh, kunna nusawwimu sibyanana. Kami menjadikan anak-anak kami berpuasa. Kami suruh sibyanana, jamak daripada sabiyun, budak lagi suruh puasa belaka. Bukan setakat suruh puasa, wa naj'alu lahumul lu'bata minal 'ihn. Kami jadikan untuk anak-anak kami permainan daripada bulu. Dia ambil bulu buat permainan. Dulu tak ada headset geng-geng tak ada. Dia buat permainan daripada bulu. Lepas tu dia kata fa idza baka ahaduhum 'ala at'am, apabila salah seorang di kalangan mereka itu nangis kerana makanan, a'tainahum dzaka, kami beri kepada mereka itu permainan tersebut hatta yakuna 'indal iftar, sehingga sampai kepada waktu berbuka. Tengok. Anak sahabat nangis tak? Nangis. Kalau sekiranya benda tu zalim, pasti Rasulullah orang yang mula-mula sekali melarang perbuatan tersebut dilakukan oleh para sahabat. Ni perlu kita kena tahu. Okey, boleh faham kan? Baik. Kalau misalnya anda huraian panjang tu, ada benda tu sebenarnya. Bukan saja-saja tu ada benda. Maksudnya, ada tu benda yang anda huraian panjang-panjang tau. Maksudnya ada orang kata gitu, kita cuba jawab balik perkataan tersebut adalah silap. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena berhenti situ dulu untuk rehat sekejap. Kita sambung buku berapa? Biasa sambung buku berapa? Pukul 11. Kita rehat dalam setengah jam. InsyaAllah. Kita berhenti sekejap, lepas tu kita rehat, kita sambung balik pukul 11. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.